tidak akan membebani hamba-Nya, melainkan dengan apa yang mereka mampu hadapi. Menyelami kisah Puan Bunga Malur Punggut yang ditimpa ujian. Sebelum ini, Puan Bunga yang berusia 56 tahun menjalani kehidupan seharian seperti insan lain. Julai 2017, Puan Bunga disahkan mengidap penyakit buah pinggang. Masa itu 2017, sakit tu tidak, tapi kita macam sesak napas. Susah mau bernapas kan. Bila anak-anak suami bawa pergi emergency, dia cakap kegagalan buah pinggang lah. Sebelum kakak sakit, kakak ada menjahit pakaian, sambil juga berniaga lah kuih mui. Bila sudah sakit tu, kakak tidak boleh buat dalam satu masa 2 kerja lah. Sebab penyakit ni kita pandai penat kan. Lepas itu memang banyaklah mengubah kehidupan kan. Sebelum ini kakak aktif, bukan macam dulu lagi lah. Ya. Kalau dulu tidak apa bilang dorang jualan online kan, jadi dorang akan mengantar lah pergi tukang jahit. Kalau dulu, tapi sekarang itu makcik pun sudah sakit, memang jarang lah orang mengantar sudah. Memang tidak akan jahit baju lah. Kampung Likas, Kota Kinabalu, Sabah. Puan Bunga, ibu kepada 7 orang anak, telah tinggal bersama suaminya di rumah kecil ini sejak dari tahun 1995. Suaminya, Encik Ahmad Jais Inswan, tidak mempunyai sumber pendapatan yang tetap. Keluarga ini hanya bergantung hidup daripada hasil jualan kuih muih yang dibuat oleh Puan Bunga dan buah-buahan yang dibawa oleh rakannya untuk dijual. Saya dulu kan kerja perabot. Sekarang perabot itu tiada sudah kan, tutup sudah. Saya tolonglah kerja-kerja di rumah. Itu tolonglah apa yang ada disuruh. Saya tolonglah apa saja, goreng kah, menjual kah, apakah. Itu pasal jam tu, dulu tu banyak kan itu orang gila mengangkat. Aku biar saja buang. Aku tidak peduli itu benda kan. Tapi lama-lama datang jam. Aku kumpul sajalah. Lama-lama kan, banyak pula ini barang. Nah, aku simpanlah di dinding saja begitu. Sejak mengidap penyakit buah pinggang, rutin kehidupan Puan Bunga berubah. Namun, berbekalkan semangat dan tanggung jawab demi mencari sesuap nasi buat dirinya dan keluarga, Puan Bunga bangkit meneruskan kehidupan mencari sinar kebahagiaan. Saban hari, ketika insan lain sedang dibuai mimpi, Puan Bunga memulakan tugas bagi menyiapkan kuih muih untuk dijual pada awal pagi keesokan harinya. Kalau setiap hari itu makcik akan bangun jam 11 malam menyediakan adunan kuih itulah. Lepas itu bila sudah kembang, kita akan goreng lah. 5.30 baru kita keluar, ntar di depan untuk dijual lah. Kadang suami itu tolong goreng kuih lah tuh, sebab dia tidak mau kakak berdiri lama kan di situ.
Kalau di sini menjual kakak biasa 6 jenis lah. Macam karipap, cempiang, piang, lepas tu donat, kuih sausage, budak-budak panggilkan suka, dengan itu kek coklat lah. Jadi ada 4 asraf yang sudah dipantau oleh kita punya pegawai Puan Hamiza, Siti Hamiza. Puan Malur nih sakit dari NK kita, sakit dialisis. Jadi Puan Nur ini sudah membuat pemantauan. Jadi Kemper Bupati memang sudah disenaraikan untuk menerima bulanan PPM. Majlis Ugama Islam Sabah, MUIS, mula menguruskan hal ehwal pungutan dan agihan zakat di negeri Sabah sejak tahun 1970. Unit yang mula dikenali sebagai Unit Baitul Mal telah melalui proses penjenamaan semula seperti bahagian zakat dan fitrah, seterusnya kepada Pusat Zakat Sabah bagi mengetengahkan aspek komersial dan profesional dalam hal ehwal agama. Biarpun diuji, ibarat tertusuk duri sebesar mana pun, Puan Bunga sangat bersyukur dan sentiasa bersemangat untuk terus melangkah kerana ada pihak yang memberi perhatian bagi meringankan beban yang ditanggung. Setiap bulan, Puan Bunga akan menjalani rawatan hemodialisis di National Kidney Foundation (NKF) yang terletak di Wisma MUIS. Di sini kami mempunyai 12 buah mesin dialisis, iaitu kami boleh menerima dalam fully maksimum pesakit iaitu 72 orang, dan sehari kami boleh menerima 36 orang pesakit untuk membuat dialisis lah. Dari pagi, 7 pagi kami buat operasi sehingga 9 malam lah. Setiap satu sesi kami menerima 12 pesakit lah. Selama 4 jam lah buat operasi. Untuk setiap satu sesi. Dan ada 3 sesi lah. Kami di sini mempunyai keupayaan tenaga kerja iaitu 11 orang. Kami ada seorang in charge yaitu saya merupakan pengurus pusat dan 7 orang jururawat yang mempunyai pos basic renal dan 3 orang DA dan seorang admin assistant. Di NKF syukur alhamdulillah lah. Dia berbeza dengan tempat saya dialisis dulu. Di sini cara rawatan memang sama, cuma rawatan perubatan sebab dia dari dokter pakar yang lain kan. Ada beza sedikit sajalah kalau soal makan obat. Saya bersyukurlah dapat di NKF kan atas jajan zakat. Syukur alhamdulillah. Sebab kalau kakak pergi tempat lain kena bayar sendiri kan. Ya. MUIS membuka sebuah pusat hemodialisis dengan kerjasama NKF membantu pesakit yang memerlukan perkhidmatan terbabit. Di sini kami menerima pesakit yang mempunyai kegagalan buah pinggang, yaitu rata-rata pesakit golongan asnaf atau fakir miskin. Dan kami telah start
beroperasi bermula pada tahun 2009 sehingga sekarang dan telah menerima pesakit seramai 38 orang yang dibawa sponsor under MUIS Zakat Sabah lah. Rawatan dialisis merupakan rawatan yang memerlukan kos yang tinggi dan memerlukan duit yang agak banyak lah untuk menampung kos perubatan selama sebulan. Dianggarkan hampir 1.000 lah. Kalau buat rawatan dialisis dia akan berjalan selama 4 jam, baru boleh pulang lah. Lepas tu bila kita balik rumah, dorang akan suruh rehat selagi darah tu tidak berhenti untuk mengelakkan pendarahan lah. Mungkin dalam 2 hingga 3 jam lah rehat. Bila kita lepas rawatan dialisis ni, alhamdulillah kita rasa macam sehat, seolah-olah kita tidak ada penyakit. Lega lah. Tidak rasa penat. Kadang-kadang kawan pun nampak, kau tak dialisis sudah kah? Dialisis. Sampai bila-bila akan dialisis. Tapi kau nampak sehat. Memanglah kalau buah pinggang sudah dialisis, memang dia akan buang toksin semua. Kita nampak sehat lah. Kakak bersyukurlah dengan zakat MUIS ni. Mereka sentiasa menolong golongan asnaf lah yang tidak berkemampuan. Harapan dia yaitu kita pusat rawatan dialisis MUIS dapat membantu golongan fakir miskin, yaitu golongan yang kurang berkemampuan dan kurang ada tajaan dari mana-mana pihak JPA ataupun Parkeso. Di sini adalah tempat yang boleh membantulah pesakit dialisis golongan miskin. Setiap masa kita akan menunaikan atau mengagihkan sumbangan atau kewajiban zakat ini kepada asnaf-asnaf yang mana antaranya asnaf fakir miskin. Kita telah mengagihkannya biasanya 56 juta. Kemudian asnaf yang berhubung dengan mualaf, ini juga kita berikan tumpuan. Kemudian bantuan bagi pesakit, kita ada sediakan 11 juta. Demikian juga yang menjadi tumpuan utama kita ialah berhubung dengan pembangunan pendidikan. Di bawah zakat ini juga kita memberikan perhatian yang mendalam kepada usaha-usaha pembangunan ilmu, membantu madrasah, membantu derma siswa. Ini sahaja pada tahun ini kita sediakan 25 juta. Meningkat daripada tahun lepas sebanyak lebih kurang 5 juta. Tetapi keseluruhan bidang pendidikan ini kita berikan dana sejumlah 40 juta daripada zakat ini. Dan segala ini semata-mata untuk membangun asnaf dari sudut pendidikan. Karena kita yakin bahawa dengan pendidikan, kemahiran yang kita sediakan, kursus-kursus berdikari yang kita sediakan akan menjamin mereka untuk dapat membina hidup dan mencari rezeki pendapatan sehingga mereka terlepas daripada cengkaman kemiskinan, fakir dan sebagainya. Ini antara usaha yang dari masa ke masa dipergiatkan oleh bahagian zakat dan fitrah Majlis Ugama Islam Sabah. sentiasa berusaha sebaik mungkin mematuhi prosedur dan memastikan pengagihan bayaran zakat fitrah sampai kepada golongan yang berhak. Ramailah alhamdulillah dapat dibantu. Ia mesti macam tu, kalau UPPM-nya aktif kan, tempatnya daerahnya aktif, banyak dah daftarkan.
Dengan bantuan ini dapat mengurangkan serba sedikitlah kesusahan saya dan juga kos untuk saya kadang-kadang pergi berobat karena saya masih lagi ada review hospital. Dengan itu saya berterima kasih lah dengan zakat disebabkan saya ini berpenyakit 3 serangkai. Jadi sangat-sangat memerlukanlah bantuan-bantuan daripada luar untuk meringankan beban saya. Terima kasih pada Zakat Sabah yang memberi keperluan asas saya ini. Itulah berbanyak-banyak terima kasih. Syukur Alhamdulillah. Bagian zakat dan fitrah Majelis Ugama Islam Sabah dari masa ke masa menggiatkan usaha mereka untuk memberi kesedaran kepada masyarakat, khususnya golongan yang berkemampuan untuk menunaikan ibadah zakat ini, termasuklah kepada zakat perniagaan, JLC dan sebagainya. Hasil daripada itu, pada tahun lepas kita telah berjaya mengutip 134 juta dan insyaAllah pada tahun ini sasaran kita 150 juta. Ini peningkatan kita ini lebih kepada beberapa asnaf atau beberapa perkara bidang yang kita berikan tumpuan. Misalnya dari sudut zakat penggajian. Zakat penggajian ini yang paling banyak menyumbang kepada kutipan ini. Kedua, zakat perniagaan. Zakat perniagaan ini juga banyak kita berikan pendekatan kesedaran kepada JLC dan alhamdulillah mereka telah dapat tampil menunaikan ibadah zakat ini. Sasaran kita 150 juta tahun ini saya yakin boleh kita dapat. Setiap kejadian yang berlaku di dalam kehidupan ini pasti ada hikmahnya. Puan Bunga reda di atas segala ketentuan ilahi. Di sebalik hujan yang turun, mungkin ada pelangi yang akan menyinari. Awan yang mendung, pasti ada cahaya yang menanti. Untuk masa depan, saya harap ada anak-anak yang berjaya lah, dapat kerja yang bagus kan, agar orang pun dapat membantu keluarga. Macam saya, mak, ibu dengan ayah dorong kan.